bab berangkat dari Arafat ke Muzdalifah dan elok istihbab mengerjakan dua sembahyang, iaitu maghrib dan isya sekali di Muzdalifah pada malam ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Usama bin Zaid bahawa dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berangkat dari Arafah hingga dia berada di Syam, di lembah Nazalah. Dia pun turun lalu kencing, pergi kencing. Thumma tawadda'a, kemudian dia berwudu, walam yusbighil wudu, tetapi dia tidak menyempurnakan, tidak berwudu betul-betul. Faqultu lahu as-salah, saya pun berkata kepadanya, sembahyangkah? Yani engkau nak sembahyang? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang di hadapanmu, sembahyang di hadapan lagi. Farakibah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun naik kenderaan dia. Bila dia sampai ke Muzdalifah, dia turun, dia pun mengambil air sembahyang. Fa'asbaghal wudu, dengan menyempurnakan wudunya, dengan berwudu betul-betul. Fa'asbaghal wudu, kemudian diiqamahkan untuk sembahyang. Fa shallal maghrib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang maghrib. Kemudian masing-masing orang menurunkan ataupun mendudukkan untanya di tempat masing-masing lah. Kemudian diiqamatkan untuk isya. Fa shallaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang isya, tetapi dia tidak bersembahyang apa-apa di antara dua sembahyang itu, iaitu di antara sembahyang maghrib dan isya tidak ada apa-apa sembahyang yang lain dikerjakan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Usama bin Zaid, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi selepas berangkat daripada Arafat ke salah satu lembah untuk qada hajat. Fasababtu alaihi minal ma', selepas itu saya tuangkan air kepadanya. Faqultu, saya bertanya dia, atusalli, adakah engkau mahu sembahyang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al musalla amamak, tempat sembahyang di hadapanmu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Usamah lagi, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berangkat dari Arafah. Bila dia sampai ke lembah Nazala, dia turun. Fabala, lalu dia kencing. Walam yaqul Usamah tidak berkata araqal ma', dia mengalirkan air. Qala, kata perawi, fada'a bima'in, maka dia pun meminta air. Fatawadda'a wudu'an laysa bil baligh, dia pun mengambil air sembahyang dengan tidak bersungguh-sungguh. Qala faqultu, kata Usamah, saya pun berkata, wahai Rasulullah, engkau hendak sembahyang? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahyang di hadapanmu. Qala, kemudian kata perawi, thumma sara, kemudian dia berjalan hingga sampai ke Jam'an, yakni Muzdalifah, lalu dia bersembahyang maghrib dan isya. Riwayat daripada Quraib bahawa dia bertanya Usama bin Zaid, bagaimana kamu lakukan bila engkau naik gendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada petang Arafah itu? Dia berkata, kami pergi ke Syam, yakni lembah yang mana orang ramai menghentikan unta dia di situ untuk sembahyang maghrib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menurunkan ataupun menghentikan, mendudukkan untanya dan dia kencing. Wa ma qala, dia tidak berkata, yakni Usamah tidak berkata ahraqal ma', yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air, tidak, dia tak kata begitu. Thumma da'a bil wudu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meminta air sembahyang. Fatawadda'a wudu'an laysa bil baligh, lalu dia pun mengambil air sembahyang dengan tidak bersungguh-sungguh. Faqultu, saya berkata, wahai Rasulullah, engkau hendak sembahyang? Dia berkata, sembahyang di hadapanmu. Maka dia pun naik kenderaan dia sehingga kami sampai di Muzdalifah. Dia pun menyuruh supaya diiqamatkan untuk sembahyang maghrib. Kemudian orang ramai pun menghentikan unta mereka di tempat masing-masing. Walam yahullu, dan mereka tidak membuka, walam yahullu, ataupun berhenti dengan tetap, hatta aqamal isya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya diiqamat untuk sembahyang isya al-akhirat, maksudnya isya. Maka dia pun bersembahyang, kemudian hallu, mereka pun singgahlah, berhenti dengan menetap. Qultu, saya bertanya, bagaimana kamu lakukan bila pagi? Qala radifahu, kata Usama, radifahu, Fadl bin Abbas telah naik gendong dia. Wantalaqtu ana, dan saya sendiri. Ini siapa dikata Usama?
pergi bersama-sama dengan orang-orang Quraisy yang pergi dahulu dengan berjalan kaki. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Naqb, nama tempat yang mana pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin berhenti di situ, dia pun turun lalu dia kencing. Dan dia tidak berkata ahraqa, ini dia mengalirkan air, tak ada kata lagu tu. Thumma da'a bi wudu, kemudian dia pun minta air sembahyang, fatawadda'a, lalu dia pun mengambil air sembahyang dengan ringkas. Faqultu, saya berkata, wahai Rasulullah, engkau hendak sembahyang? Dia berkata, sembahyang di hadapanmu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Usamah bin Zaid lagi bahawa dia naik gendong, dia membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Arafah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Syam di lembah, ana kharahilatahu, dia menurunkan ataupun mendudukkan untanya. Kemudian dia pun pergi ke tanah rendah, ke tempat yang rendah, yakni untuk buang air. Bila dia kembali, saya tuangkan air daripada bekas air, dia pun mengambil air sembahyang. Kemudian dia naik kenderaan dia, kemudian dia pergi ke Muzdalifah, lalu dia jamak di Muzdalifah tu sembahyang maghrib dengan isyak. Lalu baginda menjamak antara sembahyang maghrib dan isyak biha di Muzdalifah itu. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat daripada Arafah dan Usamah memboncengnya, naik gendong dia. Usamah berkata, fama zala yasiru ala hayatih, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan keadaannya, dalam setengah-setengah riwayat itu ala haynatih, dengan tenang, hatta ata jam'an, sehingga baginda sampai ke Jam'an, yaitu Muzdalifah. Diriwayatkan daripada Hisham daripada ayahnya, katanya Usamah ditanya, saya menyaksikan, saya ada dalam majlis di mana Usamah ditanya itu. Atau dia berkata, yakni ayah kepada Hisham, iaitu Urwah, saya bertanya Usamah bin Zaid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengkannya dari Arafah, yakni menggendongnya dari Arafah. Qultu, saya berkata, bagaimana dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan ketika dia berangkat dari Arafah? Kata siapa ni? Usamah ni, kana yasirul anaq, dia berjalan dengan laju, dengan sedikit laju. Bila dia mendapat kelegaan atau kelapangan, nassa, dia berjalan dengan lebih laju lagi. Yang ni kenderaan dia tu berjalan dengan lebih laju lagi. Ini Imam Muslim buat mari sanad ni pula, ni sanad yang lain. Dalam sanad ini ada tambahan riwayat Humaid, iaitu Hisham berkata nas itu fauqal anaq. Nas itu makna perjalanan yang lebih derah, lebih laju lagi daripada anak. Anak tu pun laju dah, tapi nas itu lebih laju lagi daripada anak. Yang ini ada tafsiran tentang makna anak dan nas yang tersebut dalam hadis sebelum ini. Riwayat daripada Abu Ayyub, dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dalam haji wada'nya maghrib dan isya di Muzdalifah. Diriwayatkan daripada siapa lagi, Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, dia menjadi amir, yakni gubernur di Kufah di zaman pemerintahan Ibnu Zubair. Lepas tu dengan sanad yang lain Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang maghrib dan isya di Muzdalifah jami'an, kedua-duanya, yang sekalilah jamak. Riwayat daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak di antara sembahyang maghrib dan isya di Jam'in. Jam'in itu Muzdalifah. Laisa bainahuma sajdah, tidak dikerjakan apa-apa sembahyang di antara dua sembahyang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang maghrib 3 rakaat dan bersembahyang isya 2 rakaat. Abdullah selalu bersembahyang begitu di Jam'in, di Muzdalifah, sehingga beliau menemui Allah Ta'ala, yani sehingga beliau matilah. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair bahawa dia bersembahyang maghrib di Jam'in dan isya dengan satu iqamah. Kemudian dia menceritakan daripada Ibnu Umar bahawa dia bersembahyang seperti itu, dan Ibnu Umar menceritakan bahawa Nabi SAW melakukan demikian. Dalam
Sanad yang Imam Muslim buat mari, sanad yang lain pula ada disebutkan Nabi SAW mengerjakan kedua-dua sembahyang itu, yakni maghrib dan isya itu bi iqamatin wahidah, dengan satu iqamat sahaja. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar katanya Rasulullah SAW jamak sembahyang jamak maghrib dan isya di jam'in di Muzdalifah. Baginda bersembahyang maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat dengan satu iqamat. Ini pun lagi daripada Sa'id bin Jubair, kata dia kami berangkat bersama Ibnu Umar, bila kami sampai ke Muzdalifah dia bersembahyang, dia mengimamkan kami bersembahyang maghrib dan isya dengan satu iqamat sahaja. Kemudian dia pun berpaling sambil dia berkata, beginilah Rasulullah SAW mengimamkan kami di tempat ini. Bab elok bersembahyang di awal waktu betul-betul subuh pada hari nahar di Muzdalifah. Ba'da tahaqquqi thulu'il fajr, setelah pasti telah terbit fajar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah katanya, tidak pernah saya lihat Rasulullah SAW bersembahyang mana-mana sembahyang kecuali pada waktunya, melainkan dua sembahyang, yaitu sembahyang maghrib dan isya di Muzdalifah. Dan baginda bersembahyang fajar pada hari itu sebelum waktunya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan, ini sanad lagi, dia kata qabla waqtiha bi ghalas, yaitu sebelum waktunya, yaitu pada waktu ghalas. Ini bab elok mendahulukan, menghantar dahulu orang-orang yang lemah dari kalangan wanita dan selain mereka dari Muzdalifah ke Mina di akhir malam sebelum bersesak-sesak orang ramai, dan elok tetap berada di Muzdalifah itu kepada orang lain, kepada selain mereka, sehingga mereka bersembahyang subuh di Muzdalifah kepada orang lain. Eloknya terus menetap di Muzdalifah sehinggalah bersembahyang subuh di Muzdalifah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah katanya, Saudah telah meminta izin kepada Rasulullah SAW pada malam Muzdalifah untuk berangkat sebelumnya dan sebelum orang ramai bersesak-sesak. Saudah adalah seorang perempuan yang berat, thabitah. Qasim berkata thabitah maknanya as-saqilah, yang berat. Qala kata perawi ini, fa'adhina laha, maka Nabi SAW pun mengizinkan kepadanya. Kerana itu dia keluar sebelum Nabi SAW sendiri berangkat. Wa habasana, tetapi dia menahan kami sehingga ke pagi. Jadi baginda menahan kami sehingga ke pagi. Lalu selepas itu kami pun berangkat bersama-sama dengan keberangkatan baginda. Kalaulah aku telah minta izin kepada Rasulullah SAW sebagaimana telah diminta oleh Saudah, tentulah itu lebih baik bagiku daripada dengan keizinannya aku berangkat, tentu lebih baik kepadaku daripada aku mendapat sesuatu yang disenangi, mafruhin bihi. Diriwayatkan daripada Aisyah katanya, Saudah adalah seorang perempuan yang besar dan berat. Dia minta izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat dari Muzdalifah pada waktu malam, maka Nabi SAW mengizinkan kepadanya. Aisyah berkata, alangkah baiknya kalau aku juga telah meminta izin kepada Rasulullah seperti mana telah diminta oleh Saudah. Aisyah tidak berangkat kecuali bersama dengan imam, yakni bersama dengan Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah katanya, suka sekali aku sekiranya aku telah minta izin kepada Rasulullah SAW seperti mana Saudah telah minta izin kepadanya. Lalu aku dapat bersembahyang subuh di Mina dan dapat melontar jamrah sebelum orang ramai datang. Maka orang berkata kepada Aisyah, Saudah telah minta izinkah? Dia berkata, ya. Ini kerana dia tu seorang perempuan yang berat, thabitah. Dia minta izin kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengizinkan kepadanya. Yang satu lagi itu pun nahwahu, seperti juga isi kandungannya, walaupun lafaznya berbeza.
Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah Maula Asma, katanya Asma berkata kepadaku ketika dia berada dekat dar rumah di Muzdalifah, hal ghabal qamar, bulan sudah hilangkah? Qultu, saya berkata tidak. Dia pun bersemayam lagi seketika. Kemudian dia berkata, wahai anakku, bulan sudah lenyapkah? Saya berkata ya. Qalat, Asma pun berkata, irhalbi, bawakan aku, berangkat, bawa aku pergi. Fartahalna, kami pun berangkat, sehingga dia melontar jamrah. Kemudian dia bersembahyang di rumahnya. Faqultulah, saya pun berkata kepadanya, Ayhantah. Saya pun berkata kepadanya, Ayhantah, dia ni, dia, laqad ghallasna, kita sudah pun berada di hujung malam. Qalat, kalla, maknanya kita telah cepat pergi ni. Qalat, kalla, tidak. Ay bunayya, wahai anakku, Nabi SAW telah mengizinkan kepada zu'un, yakni kepada perempuan-perempuan yang menaiki kenderaannya, yakni perempuan-perempuan yang uzur lah, yang ada keperluan dia. Dalam riwayat satu lagi dia kata, tidak wahai anakku, Nabi SAW telah mengizinkan kepada zu'unnya, yakni kepada perempuan-perempuan yang lemah, yang berkenderaan bersama-sama dia tu, dia benarkan pergi dulu. Riwayat daripada Ibnu Syawal bahawa dia masuk menemui Ummi Habibah. Ummi Habibah menceritakan kepadanya bahawa Nabi SAW menghantarkannya dari Jam'in pada waktu malam. Diriwayatkan daripada Ummi Habibah lagi, katanya kami melakukannya di zaman Nabi SAW. Nughallisu, kami keluar di hujung malam daripada Jam'in ke Mina. Dalam riwayat An-Naqid, nughallis Muzdalifah, yakni kami keluar pada waktu ghalas dari Muzdalifah. Ini riwayat daripada Ibnu Abbas, dia berkata Rasulullah SAW telah menghantar aku bersama-sama dengan orang-orang yang berat ataupun barang-barang. Qala, ataupun dia berkata bersama orang-orang yang lemah dari Jam'in, dari Muzdalifah pada waktu malam. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abi Yazid bahawa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, saya adalah di antara orang yang Rasulullah SAW hantarkan dahulu bersama-sama dengan ahli keluarganya yang lemah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya saya bersama-sama dengan orang yang Rasulullah SAW dahulukan, yakni hantar dahulu, bersama-sama dengan orang-orang yang lemah dari ahli keluarganya. Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW telah menghantar aku pada waktu sahur dari Jam'in fi thaqali nabiyillah, bersama-sama dengan orang-orang yang berat ataupun barang-barang Nabi SAW. Qultu, saya berkata, abalaghaka anna Ibnu Abbas qal, adakah engkau mendapat tahu, adakah sampai berita kepadamu bahawa Ibnu Abbas berkata, ba'atha bi bilailin tawilin. Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW telah menghantar aku ketika masih malam jauh lagi daripada subuh. Itu makna lailin tawil. Qala, kata Ibnu Abbas, kata perawi ni, kata Atha ni, tidak kecuali macam tadilah, dia kata, iaitu pada waktu sahur. Qultu lahu, saya berkata kepadanya, adakah Ibnu Abbas? Faqala Ibnu Abbas, ramaina al-jamra qabla al-fajr. Kami melontar jamrah sebelum fajar. Di mana dia bersemayam fajar? Qala, kata Atha, la illa kadhalik, tidak, macam itulah hak dia sebut ni, macam tu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Salim bin Abdullah, dia menceritakan bahawa Abdullah bin Umar menghantarkan orang-orang yang lemah dari kalangan ahli keluarganya, lalu mereka berhenti di Masy'aril Haram di Muzdalifah pada waktu malam. Di situ mereka berzikir, yakni mengingati Allah sebanyak mana yang dikehendaki mereka lah. Kemudian mereka berangkat sebelum imam berhenti di situ. Wa qabla an yadfa'a, dan sebelum imam berangkat. Faminhum man yaqdamu minan,
li salatil fajr. Ada di antara mereka yang datang ke Mina untuk sembahyang fajar, ada di antara mereka yang datang selepas itu. Bila mereka datang, mereka melontar jamrah. Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan untuk mereka itu. Sekarang itulah. Ini ada 2-3 bab yang kita baca saat ni. Jadi hadisnya lebih kurang sebenarnya, isi dia tu lebih kurang. Bab yang pertama malam ni yang kita baca iaitu berkenaan dengan ifadah, yakni keberangkatan daripada Arafat ke Muzdalifah. Daripada Arafat berangkat ke Muzdalifah. Dan molek ataupun elok istihbab sembahyang maghrib dan isya dalam bentuk jamak di Muzdalifah pada malam tu. Inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada malam tu, bila dia berangkat daripada Arafah, dia bersembahyang jamak maghrib dan isyak di Muzdalifah tu, tak ada khilaf, semua sepakat, suatu yang diijmakkan oleh ulama, tak ada khilaf masalah. Semua kata memang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sembahyang jamak di antara maghrib dan isyak di Muzdalifah. Itu tak ada khilaf. Cuma yang khilafnya iaitu tentang hukum, tentang hukum bersembahyang pada malam tu. Kalau sembahyang maghrib tu tidak di Muzdalifah, macam mana? Kalau sembahyang maghrib pada waktu dia, sembahyang isyak pada waktu dia, macam mana? Sama ada di Muzdalifah ke atau tidak di Muzdalifah? Macam mana? Itu saja hukum. Dari segi hak Nabi SAW sendiri buat, waktu tak ada khilaf. Memang dia buat jamak di Muzdalifah. Hak khilafnya kalau orang lain buat, macam mana? Mengikut mazhab Syafi'i, iaitu Nabi SAW bersembahyang di Muzdalifah dengan jamak tadi itu adalah sebagai mustahab, molek lah, elok. Sebab itulah Imam Nawawi buat tajuk ni istihbab, elok, molek. Kalau kita sembahyang molek saja, bukan wajib, bukan mesti. Kalau seseorang itu sembahyang kedua-duanya dalam waktu maghrib, mana jamak takdim? Jamak takdim pada waktu maghrib. Hak tadi hak Nabi SAW buat tu jamak takhir. Jamak takhir, itu tak ada khilaf lah. Kalau seseorang tu buat kedua-duanya dalam bentuk jamak takdim, ataupun ni yang kedua, bentuk yang kedua, di tengah jalan, di tengah jalan dia buat tu. Hak saat ni sembahyang di Muzdalifah, dia sampai di Muzdalifah cepat, lalu dia sembahyang maghrib dan isyak jamak takdim di Muzdalifah. Itu yang pertama. Yang kedua, sembahyang tengah jalan, kedua-duanya, atau masing-masing sembahyang itu, ni yang ketiga, dalam waktu masing-masing. Maghrib sembahyang dalam waktu dia, isyak sembahyang dalam waktu dia, tak kira lah di Muzdalifah ke ataupun sebelum di Muzdalifah, di lain. Macam mana? Mengikut mazhab Syafi'inya harus, boleh. Kalau kita nak buat lagu tu pun boleh. Cumanya orang tu, orang yang buat lagu sani tidak dapat fadilat, kelebihan, keutamaannya dia tidak dapat. Sebab apa? Sebab dia tidak buat seperti hak Nabi SAW buat, yang mana disepakati oleh semua ulama. Hak Nabi SAW buatnya iaitu jamak takhir, dan buat tu di Muzdalifah. Bila dia tak buat tadi, tak boleh lah, tak ada fadilat. Tapi setengah-setengah ulama pula ada mengatakan kalau seseorang tu dia sembahyang dulu, tak boleh, dia kena sembahyang semula, buat sebab ni. Itu dalam mazhab Malik, salah satu pendapat dalam mazhab Malik, dia katakan tak boleh, dia kena buat lagu ni, tak boleh buat lagu lain. Dengan sebab ada khilaf, siapa kau kata tak sah dah tu, kena ulang semula sembahyang maghrib saat ni. Kalau dia buat dulu pada tu di tempat ni, kena ulang semula. Oleh kerana ada juga khilaf tu, baiknya kita tak usah buat lah, kita buat serupa ni, buat serupa hak Nabi SAW buat. Ada khilaf. Lepas tu hak tentang lebih tu, semua kata lebih, buat serupa hak Nabi SAW buat ni. Tapi oleh kerana ada khilaf juga, kata tak boleh,
baik juga kita jaga melera lah khilaf. Jadi kita buat di Muzdalifah. Hak terjemah tu kita sudah terjemah dah tadi. Terjemah tu cepat, pasal baru ni terjemah dah. Lepas tu kalau terjemah lambat-lambat pun ada juga setengah orang kata yang mengikuti kelas kita ni lah, dia kata apa ya cepat-cepat sangat. Cepat-cepat sangat, kalau lambat-lambat lah nak habis. Tak ada apa, boleh kalau nak bui lambat tu, tapi ramai juga di antara kita ni yang boleh turut dengan cepat lagu ni. Lebih disukai cepat macam ni. Lebih disukai cepat macam ni. Sebab hak ngaji dah. Jadi anak pun rasa baik-baik kita buat cepat lah. Tepat-tepat slow tu slow, gitulah. Sport skala lah. Sport skala. Baca tu kalau lambat habis lah. Lambat habis. Orang kita ni pasal dia biasa slow. Anak ni pasal duduk luar negeri ni biasa gaduh. Biasa cepat. Biasa naik bah, lopak, naik kereta api lopak terjun tu. Biasa lagu tu. Jadi gaduh berjalan pun gaduh semua. Baca apa jadi gaduh, sebab sana memang dia dalam masa setahun kena habis apa ni Muslim 2 jilid tu 2 jilid tu kena habis dalam masa setahun. Jadi kena baca dengan cepat lah, dengan laju. Sebab berulang-ulang setengah-setengah tu hak tolak je. Cuma kita nak sah, nak ambil syarat, beri kata lalu kena baca juga ke mana-mana. Walaupun pahal dah pun baca. Itu cara orang zaman dulu mengaji. Baca cepat. Walaupun dia pahal dah pun, tahu dah tak baca juga. Itu baca cepat. Terjemah cepat tu lagu saat ni lah. Kalau tidak jadi lambat lah. Lepas tu dia kata dari Nabi SAW berangkat dari Arafah hingga dia sampai dekat Syab, lembah tu dia pun turun lalu kencing. Dalam riwayat hak selepas ni dia ada sebut Usamah tak ada kata araqal ma. Nabi SAW mengalirkan air. Dalam riwayat yang pertama dia kata fabala, maka Nabi SAW pun kencing lah. Itu terjemah hak tepatnya. Dia tidak kata adalah riwayat seterusnya, beberapa riwayat kemudian. Usamah tak kata Nabi SAW mengalirkan air. Dalam riwayat yang lain dia sebut, dia tidak kata ahraqa. Tadi araqa pun tidak, ahraqa pun tidak. Kedua-duanya bermakna mengalirkan air. yakni Usamah tidak menggunakan perkataan lembut. Sebab kita lah, kalau kita kata Nabi SAW pun pergi buang air, tak kata lagu tu. Nabi SAW pergi kencing, dia. Kalau araqal ma', dia mengalirkan air. Nabi SAW mengalirkan air lagu mana? Boleh keliru tu. Sebab itulah perawi ini dia tidak guna bahasa yang lembut. Sebab apa boleh keliru? Kalau mengalirkan air lah, maka orang kata Nabi SAW bila sampai ke situ lerak air. Pada lerak air dalam beledi kau, dalam bekas apa-apa. Tidak. Boleh keliru. Araqa tu dengan makna mengalirkan air, boleh macam-macam. Tapi kalau bahasa Melayu buang air, itu jelas dah. Buang air tu. Tapi takut-takutlah ada orang tak reti apa ni jenis simpulan bahasa, jenis-jenis lagu tu tak reti. Dia kata buang air tu, buang air, curah air pula. Mana ke tahu? Dengan sebab itu perlu digunakan bahasa yang tepat. Kalau di tempat boleh keliru, tak salah guna bahasa lembut. Guna bahasa yang jelas, tak keliru. Artinya kita tak apa guna bahasa yang dari segi pada tempat-tempat tertentu kasar, tidak beradab, tapi pada tempat-tempat kita kena rayak dengan terang. Terutama dalam masalah hukum ni. Dalam masalah hukum tak boleh dia kena rayak dengan terang.
Walaupun perkara-perkara tu kadang-kadang nampak lucah ke misalnya, tak boleh kena bayar. Dan itu tak apa. Tak apa. Tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan. Tidak kata biadab terhadap Nabi SAW. Kita tak boleh kata dia ni biadab. Apalah kata Nabi kencing. Tak ada ke bahasa lain. Tak boleh. Kita tak boleh kata. Memang sepatutnya guna lagu ni. Sebab kalau guna lagu lain boleh keliru. Nabi SAW pun ambil wudu lepas pada tu. Walam yusbighil wudu. Dalam riwayat yang lain kita baca dia mengambil wudu an khafifan. Wudu yang ringkas. Ataupun dalam riwayat yang kita baca kemudian lagi, wudu an laisa bil baligh. Wudu yang tidak bersungguh-sungguh. Artinya wudu ni dia ada dua macam. Satu wudu bersungguh-sungguh, wudu dengan sempurna, wudu yang berat, gitu. Iaitu basuh 3 kali anggota tadi. Hak mana 3 kali itulah. Dan gosok dengan gosok. Dengan gosok. Itu makna isbaghul wudu. Hak ni tidak. Ataupun dengan air tu lebih banyak sikit. Itu termasuk dalam isbaghul wudu. Hak ni tidak. Dia hanya apa? Guna air sikit ataupun basuh tu sekali-sekali sekadar hak wajib. Bila dia ambil air sembahyang, faqultu lahu as-salah. Usamah pun kata kepada dia. Usamah kata, saya kata kepada Nabi SAW, as-salah, ambil air sembahyang ni nak sembahyang ke? Sebab biasanya ambil air sembahyang ni nak buat sesuatu yang perlu ada air sembahyang lah. Ambil air sembahyang ni nak sembahyang, apalagi waktu pun sudah masuk. Nabi SAW kata, sembahyang di hadapanmu. Sembahyang di hadapanmu. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ni dia sentiasa menjaga air sembahyang dia. Sedapat mungkin lah, dia jaga air sembahyang dia. Walaupun tidak nak buat sesuatu yang diperlukan air sembahyang, pun dia ambil juga air sembahyang. Bila dia pergi sampai ke Muzdalifah, dia turun situ ambil air sembahyang pula. Fa asbaghal wudu. Ambil air sembahyang pula tu, boleh jadi dia batal dah air sembahyang tadi, ataupun tidak, dia nak ambil air sembahyang lagi. Hak tadi mungkin ambil air sembahyang dengan ringkas. Hak ni ambil air sembahyang dengan isbagh, dengan sempurna atau dengan bersungguh-sungguh ambil air sembahyang. Lepas pada tu uqimatis salah, diiqamatkan untuk sembahyang. Dia pun sembahyang maghrib lah. Kemudian masing-masing orang menurunkan untanya di tempat singgah masing-masing. Kemudian diiqamatkan pula untuk isya. Fasallaha. Nabi SAW pun sembahyang isya. Dia tidak sembahyang apa-apa di antara dua sembahyang. Ini masalah iqamat dan azan. Di sini tak ada sebut azan pun sebelum sembahyang itu. Tapi dalam riwayat yang lain ada sebut. Sebelum iqamat itu azan dulu, lepas tu baru iqamat. Tetapi yang tersebut dalam hadis ni kita dapati iqamat tu dua. Satu sebelum sembahyang maghrib, yang kedua sebelum sembahyang isya. Dua. Ada dua iqamat. Tapi azan di sini tak ada sebut. Tapi dalam riwayat yang lain ada. Iaitu dalam riwayat Jabir yang panjang kita sudah jumpa dah dulu, tentang sifat gambaran haji Nabi SAW. Dia kata Nabi SAW atal Muzdalifah. Dalam syarah Muslim ni pun ada. Fasalla bihal maghrib wal isya bi adhanin wahid wa iqamatain. Nabi SAW pun bersembahyang maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamat. Inilah dalil bahawa satu azan dan dua iqamat. Satu azan tu mana azan sebelum maghrib. Ni sembahyang ni dalam waktu isyak ni, sembahyang jamak dalam waktu isyak. Azan dulu. Azan tu sebelum maghrib. Lepas tu qamat untuk sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib 3 rakaat qamat pula untuk sembahyang isyak. Inilah yang dipegang oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan orang yang sependapat dengan mereka. Tapi Imam Malik tak. Dia kata lagu lain. Dia kata dalam masalah ni
dia kena 2 azan dan 2 iqamat. Azan sebelum sembahyang maghrib dan qamat sebelum sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib azan pula. Begitulah cara orang nak jamak pun. Jamak lain-lain pun begitulah caranya mengikut dia. Lepas tu azan pula. Sebelum isyak tu azan, sebelum nak buat isyak tu azan, lepas tu qamat, lepas tu baru sembahyang isyak. Itu mengikut Imam Malik. Dan Imam Malik dia pegang dengan riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad. Kemudiannya lah Imam Malik tu duduk dulu, dia tidak pegang dengan riwayat Ahmad. Ahmad pun kemudian lagi daripada dia. Tapi hadis tu sudah ada dulu lagi. Dia pegang dengan hadis itu, dan hadis Imam Bukhari yang diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud menyebutkan Ibnu Mas'ud buat kedua-dua sekali. Dia pegang dengan itu lah. Tapi Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan lain-lain, dia kata tak, azan dan iqamat satu saja. Azan dan iqamat satu saja, iaitu mana? Sebelum sembahyang maghrib azan, lepas tu iqamat, sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib tu sembahyang isyak, tak payah qamat. Ini mengikut mereka. Dia pegang dengan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan ramai lagi yang lain. Masing-masing. Lagu mana ni? Bahkan dalam Muslim ni pun ada. Disebutkan di akhir riwayat ini, iaitu riwayat daripada Ibnu Umar. Dia kata jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi jam'in bi iqamatin wahidatin dengan satu iqamat saja. Ini ada riwayat di akhir bab ni, riwayat daripada Ibnu Umar, iaitu bainal maghrib wal isya bi jam'in shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'an. Jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isya bi jam'in shalla al maghrib thalathan wal isya rak'atain bi iqamatin wahidatin, dengan satu iqamat saja. Satu iqamat di mana? Sebelum maghrib. Dia pegang dengan ni. Imam Abu Hanifah pegang dengan ni. Ini ada, tidak banyak, tidak kebiasaan. Biasanya Imam Malik ni rujukan utama dia di kalangan sahabat ialah Ibnu Umar. Itu rujukan utama dia, tok guru nombor 1 dia. Kalau di kalangan sahabat. Bagi Imam Abu Hanifah pula, tok guru nombor 1 dia di kalangan sahabat ialah Ibnu Mas'ud. Hak kebanyakan masalah kalau kita tengok bakali 50%. Masalah-masalah dalam mazhab dia tu berpunca daripada Ibnu Mas'ud. Kalau ada orang lain pun, orang lain hak serupa dengan Ibnu Mas'ud lah, tapi Ibnu Mas'ud tu tetap ada. Dia pegangan dia, rujukan utama dia di kalangan sahabat ialah Ibnu Mas'ud. Tapi dalam masalah ni tak. Inilah tak. Imam Malik pegang dengan Ibnu Mas'ud. Ni. Imam Abu Hanifah pegang dengan Ibnu Umar dalam masalah ni. Tidak seperti mana hak biasa. Ada juga. Sebab apa? Sebab mujtahid itu dia tidaklah kata terikat apabila dia ikut Ibnu Mas'ud sama, tak boleh dah ikut orang lain. Tak ada lagu tu. Tak ada terikat lagu tu. Apa yang dia buat keputusan tu adalah berdasarkan ijtihad dia. Dia nampak hak ni hak kuat. Hak 2 kali iqamat ataupun 2 kali ban tu dia takwil kot lain. Dia takwil lagu lain. Orang hak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ban 2 kali, qamat 2 kali, dia pakai Ibnu Mas'ud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat lagu tu dia. Buat lagu tu. Lepas tu dalam riwayat ni tak ada sebut. Itu dia kata ringkas. Riwayat ringkas. Kita kena pakai riwayat yang sebut semua sekali. Kita dapati ada hak sebut kedua-dua. Ban pun ada, qamat pun ada sebelum maghrib. Sebelum isyak ban pun ada, qamat pun ada. Hak ni kita nak lagu mana? Hak ni sahih juga.
Amalan sahabat. Takkan dia nak buat saja mana-mana dia. Sahabat ni cukup anti bid'ah. Dia tak say benda bid'ah. Dia buat mesti dia tahu. Kalau hak sebut sah, dia kata itu ringkas, dia riwayat secara ringkas, ataupun boleh jadi dia dengar satu. Dia takwil lah. Bagi orang yang mengatakan satu, dia utamakan riwayat hak lebih kuat. Riwayat hak lebih kuat, iaitu hadis Jabir. Hadis Jabir menyebutkan bab sekali, qamat 2 kali. Hadis Jabir dalam bab haji ni, orang lebih utamakan hadis Jabir berbanding orang lain. Sebab apa? Sebab hadis dia paling lengkap dan paling jelas. Hadis dia. Sebab itu dia kata dia, kita kena utamakan hadis Jabir. Imam Syafi'i, Imam Ahmad pegang dengan tu lah. Dia kata dalam hadis Jabir sebut sekali yang bab qamat 2 kali. Itu pandangan dia pergi situ. Dia tengok hadis Jabir lebih baik kita pegang. Kita kena letak di atas sekali. Ni pula Imam Malik pula kata Ibnu Mas'ud takkan dia nak buat sendiri dia daripada fikiran dia. Tak boleh. Apa lagi mengikut mazhab Ibnu Mas'udnya, Nabi SAW tidak jamak, tidak buat jamak lain. Tak ada lain. Jamak lain tak ada. Dalam mazhab Hanafi jamak ni tak ada. Jamak ni dalam mazhab Hanafi tak ada. Tiba-tiba hak ada pun dia terima. Hak ni dalam riwayat yang kita baca ni kemudian ni, hak dia semaya tidak dalam waktu dia, hak ni di Muzdalifah. Tentu dia cerita hak ban 2 kali tu hak ni. Tak ada lain dah, sebab lain dia tak terima. Maknanya dia yakin pada masa ni ban 2 kali. Sebab tu dia buat 2 kali. Kalau tidak takkan dia mana-mana buat. Ini pandangan Imam Malik. Sebab dia tak terima ni jamak-jamak lain. Hak dia terima hak ni. Apabila dia cerita tentang jamak, dia jelas benar jamak ni lah. Hak 2 kali ban ni. Tak ada, dia tak terima hak lain. Orang lain tak cerita pula pada ketika ni 2 kali ban. Itu masalah dia ringkas. Sebab riwayat boleh jadi ada ringkasan dalam riwayat. Diringkaskan riwayat. Imam Abu Hanifah pula dia kata Ibnu Umar tu lebih molek. Ibnu Umar lebih molek. Sebab apa dia gini? Kalau kita perhati, kata dia, kalau kita perhati ni riwayat kita baca ni, dia kata Nabi SAW sembahyang maghrib, lepas pada tu baru masing-masing orang thumma. Kita perhati ni, riwayat yang pertama ni pun, riwayat seterusnya pun lagu tu juga banyak. Lepas pada tu masing-masing orang mendudukkan unta dia di tempat masing-masing. Mana sembahyang maghrib dulu? Lepas pada sembahyang maghrib tu baru pergi eret unta masing-masing pergi berduduk. Mana buat kerja lain, bukan sembahyang isyak selalu, bukan terus sembahyang isyak. Dia kata buat kerja lain. Dalam setengah-setengah riwayat dia kata makan dulu. Lepas sembahyang maghrib tu ta'asyak, dia makan dulu. Lepas makan baru sembahyang. Ini kerana sebab terpisah, kata dia. Dalam keadaan terpisah. Lepas sembahyang maghrib tu terpisah. Sembahyang isyak tu tidak selalu, tidak terus sembahyang isyak. Sebab itu dia suruh qamat semula. Sebab tu dia suruh qamat semula. Ada sebab dia kata. Tetapi kalau seseorang itu dia tidak buat lagu saat ni, dia sudah tepat, dia sudah tetap dah, dia sudah sembahyang maghrib, tak ada nak buat apa-apa, makan apa dah, nak sembahyang isyak selalu, adakah kena qamat pula? Tidak, tak kena qamat. Pada sekali qamat yang mula-mula tu lah, dia buat ikut tu, dia nampak kot tu. Hak yang Nabi SAW sembahyang apa ni suruh qamat tadi, ada sebab dia, sebab sudah terpisah. Sebab sudah terpisah di antara 2 sembahyang tadi. Ini juga, hadis ini juga menunjukkan bahawa sembahyang jamak takhir ini boleh terpisah, senggang. Di antara sembahyang hak dulu dengan hak kemudian tu boleh senggang. Tapi kalau jamak takdim tak boleh senggang. Tak boleh senggang. Lepas sembahyang yang pertama kena sembahyang selalu yang kedua. Kalau senggang tak boleh, tak jadi. Dia kena sembahyang dalam waktu dia. Tapi kalau jamak takhir boleh senggang sikit. Mana dalil? Hak ni dalil. Jamak takhir ni ada senggang, ni dalil dia. Seterusnya daripada hadis ini juga kita faham bahawa Nabi SAW tidak bersembahyang sunat, apa-apa sunat di antara itu lepas maghrib dan isyak tu. Tak ada sembahyang sunat sebelum maghrib ke,
celah tu pun di antara sembahyang maghrib dengan isyak, selepas isyak kau tak ada. Dia buat ni saja je. Daripada sinilah Ibnu Umar gapo dia kata orang kalau sudah buat jamak, sudah dalam musafir, tak ada sunat-sunat ni, tak ada sunat. Dan Ibnu Umar tak buat sunat. Walaupun ada lah khilaf dalam riwayat tu, ada juga yang menyebutkan dia pun ada buat juga. Tetapi hak mu'tamadnya berkenaan dengan Ibnu Umar ini, kebanyakannya riwayat daripada dia iaitu tak ada. Sebab apa? Kalau kita tengok sini pun Nabi SAW ni dia tak buat. Nabi SAW ni adalah orang yang paling menjaga benda yang hak sunat-sunat ni, ada kelebihan ni. Kalau dia tak buat, maknanya tak ada lah. Ni tempat ramal ni, dia nak ajar orang ramal ni. Untuk orang ramal lebih baiknya lagu ni. Mungkin orang kata ada tempat lain Nabi SAW sembahyang tu sunat tu. Maka jawapan daripada pihak Ibnu Umar dan orang yang mengikut dia, dia kata itu hanya menunjukkan harus saja, bukan menunjukkan yang lebih baik. Hak lebih baiknya hak ni, hak dia tunjuk ketika orang ramai-ramai. Hak tu ketika dia seorang, dia sembahyang pun dia tidak ajak orang, tak ada gapo, sendiri dia. Menunjukkan harus, bukan lebih baik, bukan afdal. Tidak. Sekarang ni kita nak cerita mana hak afdal, bukan boleh kau tak boleh. Boleh tu boleh kalau nak sembahyang berdasarkan hadis-hadis yang lain, boleh, harus. Tetapi dah Nabi SAW tidak buat, lebih molek kita tak usah buat lah. Dia kata sekurang-kurangnya di sini tidak buat ni di sini. Walaupun ketika lain kita musafir lain kita buat sembahyang sunat, tapi di sini hak lebih baiknya, tentunya lebih baik, iaitu tidak buat. Sebab apa? Nabi SAW sendiri tidak buat. Tetapi Ibnu Umar tu dia bukan tidak di sini saja, lain pun musafir lain pun tak ada dah hak sunat-sunat ni. Dia kata kalau nak buat hak sunat, lebih baik buat kenalah. Tak ada qasar apa, tak ada. Kalau nak buat hak sunat, pada buat hak lengkap, hak sempurna, hak asal. Sembahyang dalam waktu dia, tak usah buat jamak lagi, qasar lagi, semua ni untuk kemudahan. Bila untuk kemudahan, untuk keringanan, apa ringannya kalau sembahyang lagi? Kalau sembahyang sunat lagi, ada qabliyah dia, ada ba'diyah dia. Gitu. Tapi bagi orang yang mengatakan boleh sembahyang sunat ni, sunat rawatib di sini, dia nak sembahyang rawatib lagu mana? Adakah sembahyang sunat rawatib tu hak sebelum, hak selepas maghrib? Dia nak sembahyang lepas maghrib? Dah hak sebelum isyak, dia nak sembahyang sebelum isyak? Begitu ke? Tidak. Bahkan dia sembahyang selepas. Itu kaedahnya. Dia sembahyang selepas, bukan sembahyang di celah tu. Bukan sembahyang di celah tu. Yang lebih baiknya dia sembahyang kemudian. Ini pun disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah dia. Seterusnya yang lain-lain tu tidak ada apa-apa sangat. Dalam hadis-hadis ini juga kita dapati bahawa Nabi SAW bersembahyang maghrib 3 rakaat dan isyak 2 rakaat. Artinya orang panggil qasar tu, mereka sembahyang tu sembahyang hak rubaiyah saja, sembahyang hak 4 rakaat saja. Adapun hak 3 rakaat tak ada apa ni kurang, hak 2 rakaat pun tak ada. Subuh tetap 2, maghrib tetap 3. Ini disepakati oleh semua ulama, ijma' ulama dah. Tak ada khilaf dalam masalah ni. Tak ada khilaf. Ada pun hak 4 rakaat. Itu saja hak qasar-qasar ni. Orang panggil qasar tu hak 4 rakaat. Hadis ini juga menunjukkan bahawa boleh jamak serta qasar itu. Jamak serta qasar. Tidak kata boleh jamak saja atau qasar saja. Kedua-dua sekali tak boleh. Tidak. Kedua-duanya boleh dibuat. Dalilnya hak ni sebab di sini Nabi SAW telah jamak dan dia telah qasar. Kedua-dua sekali boleh. Ini dalilnya. Hak ulama, kalau kita baca kitab-kitab fiqh mana-mana mazhab duk bahas banyak-banyak, dia tak lagi, dia balik sini juga.
Inilah dalil dia, inilah asas dia. Lepas tu nak halus-halus lagi, pecah-pecah dia tu, ranting-ranting dia tu, memang banyak lah dalam fiqh. Tetapi asas dia bagi sini juga. Inilah asas dia. Kata boleh jamak dan qasar tu, inilah asasnya. Inilah puncanya. Bagi Imam Abu Hanifah, dia kata tak ada jamak. Dia kata tak ada jamak. Qasar itu ada, bahkan qasar itu wajib. Dosa kalau tak sembahyang qasar. Kalau dalam perjalanan mana-mana pun, kalau tak sembahyang qasar, dosa. Kena qasar. Qasar pun sepatu juga. Hak 4 rakaat tu lah. 4 rakaat. Hak lain tak. Hak tu sudah sepakat dah. Qasar wajib, tak qasar dosa. Hak afdal tu tentu lagi lah, lebih-lebih lah afdalnya. Tapi jamak tak ada. Jamak dia tak ada. Berarti bagi mereka jamak serta qasar tu tak ada lah dalam konsep mereka, tak ada. Jamak serta qasar tak ada. Hak adanya qasar saja. Qasar dalam waktu masing-masing, tetap dalam waktu dia. Tak boleh buat dalam waktu lain. Lepas tu ada dalam hadis tersebut jamak-jamak. Dia kata jamak suri. Tu jawapan dia. Jamak suri. Jamak suri itu buat satu sembahyang dalam waktu dia tetapi di akhir waktu. Dan satu lagi sembahyang betul-betul di awal waktu sehingga nampak sekali. Itu jamak suri ada. Hak tu yang dia terima. Jamak lain dia tak terima. Jamak serta qasar tak ada lah, tak ada bagi dia. Lepas tu hak ni sini lain, ini kecuali. Bagi mereka hak tak terima tempat lain pun sini dia terima. Sebab apa? Hadis terang. Kita tak boleh nak takwil. Hadis terang. Ini menunjukkan ulama dia guna fikiran secara mana pun kalau hadis terang tak boleh. Hak pergi lagi, tepuh lagi, tu bukan dia lah tu. Bukan dia lah tu. Kalau dia pergi ke mana-mana pun, kalau hadis hak ni, Muzdalifah ni semua ijma'. Memang Nabi SAW buat lagu ni. Siapa-siapa pun semua molek buat lagu ni. Yang dijamak serta qasar lagu ni. Semua terima. Di tempat lain tak boleh. Tempat lain tak jelas. Sebab tidak jelas. Mengikut mereka. Tapi bagi orang yang tidak mengikut mereka, boleh buat. Semaya lain pun. Hak tu perbincangan di tempat dia lah secara lebih detail lagi. Di sini nak cerita sekadar tu lah. Cuma di akhir hadis ini, oleh kerana kita Muslim ni, dia ada kaedah dia sendiri. Akhir bab ni dia ada, kalau kita rasanya ada belakang tu syarah Imam Nawawi tu tak, akhir sekali. Dia kata haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, syarah dia tu akhir sekali di bab ni. Ketika dia buat syarah tu, hadza minal ahadits allati istadraka ad-Daraqutni. Ini adalah salah satu hadis yang dipertikaikan kesahihannya oleh Daraqutni. Daraqutni kata ini tidak menepati syarat Muslim. Dia kritik. Daraqutni telah kritik Bukhari dan Muslim. Tidak menepati syarat. Syarat dia kata lagu ni. Tapi hak ni tidak menepati syarat dia. Sebab tidak sahih kata dia. Walaupun orang lain tak setuju, itu tak apalah, masing-masing lah. Faqala Daraqutni kata ini waham, kata dia. Ini keliru ni, kata dia. Dalam sanad hadis ini ada kekeliruan. Sanad hadis hak terakhir sekali. Cuba kita perhati. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Ismail bin Abi Khalid an Abi Ishaq. Tu. Ni waham. Waham ni keliru ni. Keliru siapa? Keliru Ismail bin Abi Khalid. Dia boleh kesal. Keliru ni keliru siapa? Keliru Ismail bin Abi Khalid. Sebab apa? Sebab orang lain ramai lagi anak murid Abi Ishaq. Anak murid Abu Ishaq, di antara mereka ialah Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Israel, dan selain mereka ramai lagi. Semua ni meriwayatkan daripada Abi Ishaq, daripada Abdullah bin Malik, daripada Ibnu Umar. Qala, kata Ibnu Umar. Gitu. Tak ada lagu ni. Kata Ismail bin Abi Khalid an Abi Ishaq qala Abu Ishaq qala Sa'id bin Jubair afadna ma'a ibn Umar. Lagu ni tak ada. Dia kata ini keliru. Waham. Sebab apa? Sebab dia seorang ni.
Dia kata Ismail ni walaupun dia ni seorang yang thiqah, orang yang boleh dipercayai, tetapi hak disebut tadi orang-orang lain tu anak murid Abu Ishaq lebih kuat lagi daripada dia. Lebih kuat. Dan ramah pula. Ramah lagi, lebih kuat lagi daripada dia. Sekat tu dia. Jadi dia kritiklah hadis. Bermakna hadis ini perawinya thiqah. Seorang perawi thiqah, dia meriwayatkan berbeza daripada perawi-perawi thiqah yang lain. Ramah lagi. Hadis ini syadz. Jadi syadz. Bila syadz tidak sahih. Kot tu dia gini. Tetapi kita kena perhati. Ini benda yang kena perhatinya. Apa dia? Imam Muslim letak mana hadis ni? Kaedah sama. Kaedah sama. Baru ni anak sebut dah. Ziyad bin Abdullah Al-Bakkai, dia letak mana? Di hujung sekali. Hak ni pun di hujung sekali. Imam Muslim tahu dah. Dia sudah jangka dah. Mungkin orang akan pertikaikan. Dia letak alik belakang. Tengok. Nampak hebat dia tu. Nampak hebat dia tu. Nampak kita tengok sekali tengok nampak susun hadis gitu je. Lebih gab dia kan? Kita kata. Dapat kedua ayat hadatsana lagu tu. Dia ada tu rahsia di sebalik. Perkiraan dia ada perkiraan. Macam di sini dia letak akhir sekali hak ni. Dia letak akhir sekali. Kalau kita nak katakan syadz pun, itu pendapat dia lah. Tetapi bagi Imam Muslim yang dia letak sini, walaupun dia dapat dah orang boleh pertikaikan, tapi dia ni siqah. Ada kemungkinan dia riwayat dengan cara ni. Dia kata sebab itulah Imam Nawawi jawab, wa jawabu ma sabaqa bayanu marrat fi nadhairi annahu yajuz. Boleh jadi Abu Ishaq ni telah mendengarnya dari dua tarik. Dia meriwayatkan dengan kedua-dua tarik itu. Abu Ishaq meriwayatkan hak ni kepada Ismail melalui tarik ni, tarik Sa'id bin Jubair. Tetapi pada ketika yang lain dia riwayat kepada anak-anak murid dia hak lain melalui tarik yang lain, iaitu an Abi Ishaq an Abdullah bin Malik an Ibn Umar qala. Gitu. Boleh jadi itu. Ini perbahasan dari segi sanad, tapi dari segi matan dia tetap sahih. Matan dia tu semua terima. Matan dia tu. Ada kalanya sesuatu hadis itu dipertikaikan dari segi sanad dia saja. Matan dia tidak pertikai sebab orang lain pun royak lagu tu juga benda sama juga. Benda sama juga. Itu jawapannya. Boleh jadi dia ni Abu Ishaq ni cerita kepada Ismail bin Abi Khalid lagu ni. Hak dia cerita kepada orang lain lagu lain. Tapi Abu Ishaq tu sendiri terima melalui kedua-dua tarik tadi. Boleh jadi. Kita tak boleh kata dia tersalah waham ke? Tak boleh. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi waham kata setara tu. Sebab itu Imam Muslim terima. Terima. Sebab ada kemungkinan lain. Dia bukan dhaif, bukan orang dhaif Ismail. Dia orang thiqah. Dia orang thiqah. Ini termasuk di dalam ziyadah thiqah lah. Ziyadah thiqah maqbulah. Kaedah tu. Ziyadah tambahan perawi yang boleh dipercayai. Tambahan perawi yang boleh dipercayai ini walaupun dia seorang, kita boleh terima. Apalagi dari segi isi dia tu pun serupa juga. Serupa juga, tak ada benda lain. Itu baik. Habis di situ. Kemudian istihbab ziyadat at-taghlis bi salat as-subh. Elok sembahyang pada waktu ghalas betul-betul di awal waktu ghalas. Sembahyang subuh pada hari nahar. Hari nahar ni hari yang ke-10 di Muzdalifah. Selepas pasti telah terbit fajar sadiq. Riwayat daripada Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, katanya tak pernah saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang mana-mana sembahyang kecuali pada waktunya. Ini dia pegang dengan ni lah. Tak ada jamak-jamak tu. Tak ada jamak takdim ke jamak takhir tempat lain, tak ada. Sebab apa? Tak pernah dia kata saya lihat Nabi SAW bersembahyang mana-mana sembahyang kecuali pada waktunya. Jamak ni tidak sembahyang pada waktu. Dia pegang dengan ni kecuali dua sembahyang, melainkan dua sembahyang, iaitu sembahyang maghrib dan isyak di jam'i. Hak ni dia terima. Hak lain tak pernah dia lihat. Kalau ada pun itu jamak suri. Mereka faham lagu tu. Tetapi orang lain pula kata Nabi SAW tidak bersembahyang melainkan pada waktunya. Ni dalam keadaan biasa, dalam perjalanan
waktu bagi sembahyang itu boleh, mana lega. Dalam waktu lain pun boleh juga. Waktu dia dah tu. Waktu dia juga. Kalau jamak takdim, sembahyang asar dalam waktu zuhur. Waktu zuhur tu adalah waktu bagi asar juga bagi orang musafir. Dia jawab kau tu. Dia jawab kau tu. Betul tak sembahyang pada waktunya dalam keadaan biasa, dalam keadaan musafir? Waktu juga menjadi waktu. Waktu zuhur adalah waktu juga bagi asar, bagi orang yang sembahyang jamak takdim. Waktu asar adalah waktu juga bagi sembahyang bagi sembahyang zuhur, bagi orang yang jamak takhir. Waktu sembahyang dalam waktu juga. Dia kata kita tak boleh nak tinggal. Banyak sekali Nabi SAW buat pada waktu yang lain dalam musafir tu. Kita nak rana tu, nak tahu tak boleh. Nak kata jamak suri pun tak boleh sabar sebab terang. Kita nak lagu mana tu? Hak ni kita kena takwil. Bukan takwil hak lain, takwil hak ni. Dia kata kita kena takwil hak ni. Yang ni tidak sembahyang melainkan pada waktunya, ni sembahyang biasa memang. Ketika tidak musafir. Ketika ada keperluan seperti musafir, memang dia sembahyang pada waktu lain. Tapi waktu lain itu pun sudah jadi waktu tu juga. Seperti anda sebut tadi. Wa shallal fajr yawma idzin qabla miqatiha. Dan dia bersembahyang fajar, sembahyang subuh pada hari itu sebelum waktunya. Hai. Ini semua kena takwil hadis ni. Sebab kalau kita mengikut zahir sebelum waktu, adakah boleh sembahyang subuh sebelum subuh, sebelum masuk subuh? Tak ada. Itu sudah ijma' dah. Sembahyang ni kena masuk waktu dia. Tadi dia kata Nabi SAW sembahyang pada waktunya. Ini sembahyang sebelum waktu. Macam mana? Sebelum waktu tak masuk lagi waktu subuh, dia sudah sembahyang subuh. Tadi dia kata Nabi SAW tidak bersembahyang mana-mana sembahyang kecuali pada waktunya. Okay? Nampak bercanggung. Apa makna ni? Sebab itulah Imam Muslim buat mari lagi sanad. Dia kata qabla waqtiha bi ghalas. Yang ni sebelum waktunya pada waktu ghalas. Pada waktu ghalas itu pun waktu subuh dah. Tetapi awal betul. Awal betul. Masuk saja waktu subuh, terus sembahyang. Ghalas tu sendiri makna waktu subuh dah. Tidak dikatakan ghalas kecuali setelah masuk subuh. Tetapi ghalas itu panjang waktunya. Masuk saja subuh, ghalas dah. Lepas tu panjang lagi selagi gelap. Tak nampak, tak kenal orang, tak cau orang kalau kita tengok daripada jauh. Itu waktu ghalas lagi. Selepas itu barulah isfar. Barulah isfar. Cerah. Cerah tu pun dia tak naik lagi matahari. Tapi waktu isfar. Daripada sinilah Imam Abu Hanifah, Ibnu Mas'ud dan orang yang sependapat dengan mereka ni, dia kata sembahyang subuh ni molek pada waktu isfar. Hak kebanyakannya Nabi SAW sembahyang pada waktu isfar, bukan pada waktu ghalas. Sebab apa? Ni hadis ni dia kata Rasulullah sembahyang sebelum waktunya. Tentu sekali sebelum waktu ni, sebelum waktu hak biasa. Hak biasanya dia tidak sembahyang pada waktu ghalas lah. Sebab dia kata ni dia sembahyang pada waktu ghalas. Hak sembahyang pada waktu ghalas ni sini saja. Bermakna hak biasanya dia tidak sembahyang pada waktu ghalas. Dia bersembahyang pada waktu isfar. Gitu. Dia sembahyang pada waktu isfar. Apalagi mereka ini dia pegang dengan hadis-hadis lain, asfiru bil fajr. Asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Sembahyang subuh pada waktu fajar, pada waktu isfar. Nabi SAW kata, kerana ia lebih membesar, lebih membanyakkan pahala. Isfar tu mana? Cerah dah. Kalau kita tengok orang nampak dah. Sebab tu tidak pelik kalau kita pergi ke Pakistan dah, waduh dia mau sembahyang subuh lewat. Cerah dah, baru sembahyang subuh. Cerah pun tidak terbit matahari lagi. Tidak terbit matahari lagi. Dalam 20 minit gitu. Nak terbit matahari, di baru dia sembahyang. Waktu isfar. Inilah hadisnya. Dalam Bukhari pun ada juga ni. Sebab dia kata Rasulullah sembahyang subuh pada hari itu sebelum waktunya. Imam Nawawi kata ke mana? Cuba kita tengok ni. Fa qawluhu qabla waqtiha ay al-murad qabla waqtiha al-mu'tad. Yang sebelum waktu biasa dia sembahyang. Jadi kalau dia tidak sembahyang pada waktu ni biasanya, biasanya dia sembahyang pada waktu mana? Lepas pada ghalas isfar, tak ada orang lain dah. Lepas pada tu naik matahari, mana boleh sembahyang pada masa tu. Kalau sembahyang pun qadha lah. Ini sembahyang dalam waktu. Atas dasar ni lah mereka ni kata sembahyang pada waktu isfar itu lebih afdal.
sembahyang pada waktu isfar lebih afdal. Dia kata lagi dalam Quran pun ada disebut was-subhi idza asfara. Was-subhi idza asfara. Sama-sama boleh ni dia Quran dulu. Kita kena tengok Quran, ada masalah ni. Was-subhi idza asfara apa makna? Dan subuh bila ia masuk pada waktu isfar. Waktu isfar sudah maklum. Apa perlu Allah SWT bersumpah dengan waktu isfar untuk subuh itu? Tentulah ada banyak pahala dia, ada kelebihan situ. Kalau tidak, dia sumpah buat ke dia. Was-subhi idza asfara. Dia kata situ, tengok Quran tu dulu. Adapun kalau nak tengok Quran apa ni berkenaan dengan sembahyang subuh pada waktu ghalas, tak ada, kata dia, tak ada. Sebab itu dia kata molek sembahyang pada waktu isfar. Walau bagaimanapun mereka seperti orang lain mengatakan sah kalau sembahyang pada waktu ghalas pun sah, muka masuk waktu dia dah. Cuma waktu yang afdal bagi mereka bukan awal tapi lewat. Seperti mana waktu yang afdal bagi Imam Syafi'i untuk sembahyang isyak bukan awal tapi lewat. Waktu lewat hak lebih afdal. Bagi mereka ini sembahyang subuh lebih afdalnya lewat. Tapi jangan sampai naik matahari lah. Kalau dah sembahyang lewat begitu, jangan dibaca panjang pula sampai naik matahari. Sebab itulah Imam Tahawi ni peguam bela mazhab Hanafi ni, dia kata hak sebenarnya kalau kita perhati banyak hadis-hadis hak sebut sembahyang pada waktu ghalas tu pun ada juga, kata dia. Terang kita tak boleh kata Nabi SAW biasanya sembahyang pada waktu isfar sama dak. Ada banyak dia sembahyang pada waktu ghalas. Tapi begini ceritanya. Dia kata Nabi SAW start sembahyang pada waktu ghalas, tapi dia sudah pada waktu isfar. Masuk kedua. Masuk kedua. Kalau lagu tu tak ada, kedua-duanya boleh terima. Sebab apa? Sebab dia baca panjang. Artinya secara tidak langsung ni pendapat dia tu menunjukkan dalam sembahyang subuh ni elok baca panjang. Supaya apa? Supaya orang bagi lewat dia pun dah sembahyang subuh. Dah sembahyang subuh. Imam Abu Hanifah pula dia kata kalau sembahyang lewat dah ramai sembahyang subuh, muka orang bangun belakang dah, kata dia. Tak kata bangun lagi, terpaksa kena bangun dah. Kalau tidak jadi qadha. Bila begitu jadi ramai. Sebab tu kata dia jadi pahala sembahyang subuh pada waktu isfar ni lebih banyak pahala dia, sebab tentu jemaah ramai, lebih ramai. Kalau awal-awal tak bangun lagi ngantuk. Dia bagi kot tu. Itu salah satu alasan dia. Tetapi Imam Tahawi kata tadi itu pun molek. Munasabah. Maknanya sembahyang awal start tu pada waktu ghalas, tapi sudah pada waktu isfar. Sudah pada waktu isfar. Itulah. Tetapi hak mana lebih banyak? Hak mana lebih banyak? Kalau mengikut zahir di sini, Ibnu Mas'ud kata hak lebih banyak pada waktu isfar. Sebab apa? Lebih sesuai dengan Nabi SAW. Dia ni jaga orang ramai. Jaga orang ramai. Ataupun sekurang-kurangnya supaya Imam Tahawi tu kata start awal tapi dia baca panjang sehingga dah orang lain tu, dia melera orang lain tu supaya dah sembahyang sekali dengan dia. Sebab sembahyang sekali dengan dia tu adalah satu kelebihan besar. Seterusnya lepas pada tu tak boleh pergi dah, nampak sekat tu lah. Allahu a'lam.